Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zazmin, dia Arwande, dia Joel, dia Izzy, dia Ashraf Saputra. Dalam video ini kami akan membincangkan tentang bab 5.4 obat-obatan dan kosmetik. Obat ialah bahan kimia yang digunakan untuk merawat atau mencegah penyakit. Obat dikelaskan kepada obat tradisional dan obat moden. So, pertama sekali ialah obat tradisional. Obat tradisional diperoleh dari tumbuhan herba atau haiwan dan tidak diperoleh secara kimia. Obat tradisional juga disediakan dengan menghancurkan bahagian tertentu dan disapu pada pesakit. Ada juga yang direbus untuk mendapatkan pati lalu diminum. Kini, obat tradisional telah berevolusi dan dipasarkan dalam bentuk pil ataupun kapsul. Contoh-contoh obat tradisional ialah seperti halia. Halia berperanan untuk menyingkirkan angin dan mencegah selesma. Contoh lain juga ialah lidah buaya. Lidah buaya untuk merawat penyakit kulit. Teknologi seperti bioteknologi dan nanoteknologi dan kejujuran genetik membangkitkan penstabilan penghasilan obat modern. Kebanyakan obat modern berasal dari tumbuhan dan mikroorganisme dan dalam bentuk pil, kapsul dan serbuk dan larutan. Berikut adalah jenis-jenis obat modern seperti analgesik, antimikrob, obat psikotik, anti-alergi dan kortikosteroid. Jenis obat pertama ialah analgesik seperti aspirin, paracetamol dan koordinir. Aspirin dan paracetamol melegakan sakit dalam badan dalam keadaan sedar. Kodeina pula melegakan sakit, rawatan batuk dan ciri-ciri. Jenis obat yang kedua ialah antimikrob seperti antibiotik, antiseptik dan disinfektan. Antibiotik berperanan untuk membunuh ataupun merencatkan pertumbuhan bakteria, manakala antiseptik digunakan di bahagian luar badan. Disinfektan pula digunakan untuk memusnahkan patogen yang ada di benda yang tidak hidup, seperti lantai dan permukaan. Jenis obat yang ketiga ialah obat psikotik, seperti haloperidol dan clozapine, dapat merawat psikosis, yaitu gejala penyakit mental. Jenis obat yang keempat ialah anti-alergi, seperti antihistamin yang dapat melegakan hidung berair dan kegatalan. Kortikosteroid seperti prednisolone dapat memberikan kelegaan bagi kawasan radang. Dan selain daripada itu, dia juga mengurangkan bengkak, gatal-gatal dan alergi. Kosmetik ialah bahan atau produk yang digunakan secara luaran untuk membersih, melindungi atau mencantikkan seseorang. Berbagai jenis bahan digunakan sebagai ramuan dalam penghasilan kosmetik agar kesan yang dikehendaki diperoleh. Berikut ialah bahan asas kosmetik. Pertama sekali, pewarna. Kedua, air, bahan pelarut. Ketiga, pengemulsi, membentuk campuran homogen antara air dan minyak. Pemekat, memekatkan kosmetik. Pewangi, memberi aroma menyenangkan. Pelembab, mengekalkan kelembapan. Dan akhir sekali, pengawet, mengelakkan kerosakan. Kosmetik terbagi kepada tiga jenis, yaitu kosmetik rias untuk mencantikkan wajah, kosmetik perawatan untuk merawat tubuh, dan pewangi memberikan haruman. Akhir sekali, keberkesanan dan penyalahgunaan obat. Kedua obat modern tradisional dapat digunakan untuk merawat berbagai jenis penyakit. Obat modern telah dikaji sebelum digunakan, manakala obat tradisional tidak mempunyai apa-apa kajian. Penggunaan dos yang tidak tepat akan memberikan kesan yang tidak sepatutnya. Kebaikan kosmetik adalah mudah dihasilkan menggunakan bahan semula jadi, selamat dan tiada bahan kimia berbahaya, sekaligus kos yang murah. Manakala keburukan kosmetik pula mempunyai kesan sampingan yang berbahaya karena bahan kimia yang dimasukkan secara tidak sah. Akhir sekali, iklan yang ditonjolkan berlebihan dan mengelirukan masyarakat. Sampai jumpa. Baiklah, selesai sudah perbincangan kami dalam video kali ini. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi di video seterusnya.